Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mukadimah bicara naratif pada malam ini saya mulakan dengan menitipkan surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala atas kebaikan yang diusahakannya dan juga menanggung dosa atas kejahatan yang diusahakannya. Sememangnya apa yang dititipkan dan juga ditamsilkan adalah untuk kita bersama-sama memperingatkan seluruh masyarakat supaya mematuhi perintah dan juga larangan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kerana dalam kita melihat apabila guruh dan hujan lebat melanda, sudah pasti pelangi akan hadir. Namun pelangi itu tidak akan hadir sekiranya kita lupa dan juga alpa apabila ia akan membawa lebih banyak mudarat kepada diri kita. Namun sekiranya kita patuh kepada apa yang telah pun diarahkan, maka manfaat akan hadir dan menjelma dalam kehidupan kita juga. Apabila kita bercakap tentang wabak COVID-19 yang semakin membahana dan juga semakin membuana, sememangnya tindakan kita pada hari ini akan memberikan petanda kepada kebaikan yang akan dapat kita nikmati pada hari kemudiannya. Dan sudah sememangnya kita melihat inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, juga inisiatif yang telah pun digagaskan oleh pihak kerajaan dalam memastikan kemaslahatan ummah secara keseluruhannya dapat dinikmati bersama. Jadi pada bicara naratif pada malam ini kita akan membawakan perbincangan lebih lanjut tentang apakah hala tuju dan juga gagasan yang dilaksanakan dalam membantu mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bicara naratif perkongsian secara interaktif boleh anda sama-sama kongsikan dengan kami di Facebook Berita RTM. Juga anda boleh menyaksikan kami di ruangan saluran berita My Freeview 123. Sekembalinya nanti kita akan menanalisis isu ini dengan lebih mendalam dan juga memberikan seluruhan yang lebih jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan inisiatif kerajaan iaitu Musaadah COVID-19. Baik, sebentar tadi kita mesti menang. Secara harafiahnya, tamsilan kepada perkataan menang itu bukanlah peperangan untuk kita mendepani wabak COVID-19 saja, tetapi peperangan dengan diri kita sendiri, sanubari kita yang seharusnya sentiasa bersabar dalam memastikan agar kita dapat mendepani tempoh untuk kita memastikan agar wabak ini dapat diputuskan rantaiannya. Baik, pada malam ini kita akan memfokuskan kepada satu lagi perkara juga tamsilan lebih penting tentang bagaimana kita melihat inisiatif dan juga usaha pihak kerajaan bagi memastikan bantuan kepada mereka yang terjejas akibat COVID-19, khususnya dikatakan sebagai Musaadah
Musaadah COVID-19 ini dapat dipastikan dan juga diberikan pelaksanaan yang kekal, teguh dan juga sempurna. Jadi untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, malam ini sebenarnya saya amat bersati untuk bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Haji Ahmad Mazrul Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum, selamat malam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak bercakap berkenaan sesuatu perkara yang penting. Kalau boleh kita lihat, setiap kementerian dan juga mendukungi usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak Majlis Keselamatan Negara juga melaksanakan pelbagai program dan juga inisiatif. Tidak ketinggalan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama juga menggagaskan inisiatif dan usaha untuk memastikan kita bersama-sama memerangi wabak COVID-19. Mungkin secara asasnya YB boleh kongsikan bersama dengan kami dalam kita mendepani tempoh ini, apakah antara gagasan kerangka tugas yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ini, di bawah Selian Menteri Hal Ehwal Agama, kita juga mengambil bahagian dalam menyumbang kepada untuk menamatkan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Dan melalui inisiatif yang kita lakukan juga telah juga menyumbang kepada perkara ini. Dan di bawah kita ada beberapa agensi yang kita bahagikan kepada, ada agensi kerajaan seperti JAKIM, JKSM, Jabatan Wakaf, Jabatan Agama Wilayah. Ada juga badan berkanun seperti Tabung Haji, Majlis Agama Wilayah. Ada anak-anak syarikat seperti JLC yang tabung haji dan TV Hijrah dan juga IKIM. Begitu juga dengan yayasan dan juga perbadanan di bawah seliaan bahagian agama Jabatan Perdana Menteri seperti YAPIM, YADIM dan juga Yayasan Wakaf. Kesemuanya ini kita gerakkan secara bersepadu untuk memastikan sumbangan dan juga pengagihan bantuan kepada program kita namakan Musaadah. Musaadah ini satu perkataan bahasa Arab yang membawa maksud bantuan. Bantuan kepada yang kita bagikan kepada dua kategori. Pertamanya bantuan dalam rupa bentuk fizikal dan juga bantuan dalam rupa bentuk kerohanian. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita ada Jawi Food Bank, kita ada Yapim Food Bank, kita ada lancarkan tabung Musaadah COVID-19 yang diurustiakan oleh JAKIM, yang setakat ini kita dah mengumpulkan daripada tabung itu sumbangan daripada sektor korporat dan juga orang awam berjumlah dah hampir 4 juta, dan kita gunakan duit itu untuk dibelanjakan kepada mereka yang terjejas dengan COVID-19 ini. Kita ada juga bantuan daripada tabung haji, bantuan khas untuk COVID daripada Pusat Pungutan Zakat. Juga kita terlibat dengan pasukan pengurusan jenazah mangsa COVID yang juga ada kepakaran kita seperti itu. Dan juga kita bagi bantuan kepada imam, bilal, siap, di guru ta'mir dan juga guru kafar yang berada di bawah seliaan bahagian agama Jabatan Perdana Menteri. Dan juga kita bagi bantuan kepada institusi pendidikan Islam yang di luar daripada kerangka yang arus perdana ini. Ada yang juga mendapat bantuan seperti sekolah pondok, sekolah agama rakyat dan juga sekolah tahfiz juga mendapat bantuan daripada kita. Dan inisiatif yang terbaru yang kita akan usahakan untuk bulan Ramadan ini, kita akan adakan dapur Al-It'am. Kalau Kerajaan Negeri Kelantan dia ada bagi beras untuk It'am dah sekian lama. Jadi kita mengambil sebahagian daripada contoh itu untuk kita laksanakan dapur Al-It'am untuk bulan Ramadan ini. Ada beberapa masjid yang terpilih untuk kita laksanakan agihan bantuan untuk berbuka puasa. Tetapi masih lagi terikat dengan arahan daripada MKN yang kita patuhi segala SOP yang akan ditetapkan. Kemudian kita ada bantuan dalam rupa bentuk kerohanian. Program-program TV seperti yang diuruskan oleh TV Hijrah, program terbitan Radio IKIM juga menjurus kepada sumbangan untuk membantu masyarakat yang bukan sahaja terjejas dari segi fizikal. Mereka bukan sahaja terganggu bekalan makan mereka, keperluan harian mereka, tetapi emosi juga mereka terganggu. Maka program-program yang kita susun yang juga diterbitkan oleh JAKIM, kita ada Quran Time di TV Hijrah setiap hari jam 12 hingga pukul 1. Kita ada program Wakaf Al-Quran kerjasama JAKIM, TV Hijrah dan juga Yayasan Warisan Ummah. Kita ada penerbitan risalah-risalah dan poster kempen melalui media sosial, dan juga kita ada kuliah tazkirah secara online daripada media sosial
yang kesemua ini adalah dalam kerangka program kita namakan Musaadah untuk membantu masyarakat Malaysia yang terjejas bukan sahaja dari aspek fizikal mereka tetapi juga aspek spiritual mereka. Okey. Apabila YB kita bercerita tentang kesan COVID-19 ini kepada keseluruhan rakyat Malaysia, sudah tentu yang terjejasnya adalah keseluruhan entiti masyarakat yang berada di Malaysia, bukan saja di tempatan tapi juga di peringkat global. Jadi persoalan yang lebih penting adalah pengkhususan kepada siapakah golongan sasar yang diberikan penumpuan dan perhatian mungkin dalam fasa awalan untuk pelaksanaan musaadah ini dan untuk pelaksanaan yang seterusnya. Ya. Kita bahagikan kepada beberapa golongan yang dikira sebagai terjejas dengan khususnya dengan PKP ini tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa dan juga negeri. Saya sendiri turun kepada masyarakat India semalam di Bukit Kiara untuk agihkan bantuan kepada mereka daripada agensi kita yang telah menguruskan. Dan kita bahagikan kepada bantuan ini, golongan sasarnya adalah kepada petugas barisan hadapan, frontliners. Yang kita melihat mereka ini adalah sebagai, kita kata sebagai mujahid, sebagai pejuang sebenar kerana mereka ini menggadaikan diri mereka, nyawa mereka, risiko yang sangat besar. Mereka menguruskan pesakit-pesakit di hospital sebagaimana pengamal-pengamal perubatan, doktor-doktor di kalangan nurse dan sebagainya. Mereka berdepan secara realiti dengan pesakit. Begitu juga frontliners yang lain. Kita juga bagi bantuan kepada termasuk abang-abang polis, tentera yang bertugas di sepanjang sekatan jalan untuk membantu menguatkuasakan PKP ini. Begitu juga kita bagi bantuan kepada golongan sasarnya adalah kepada mangsa, keluarga mangsa dan juga ahli keluarga yang terlibat. Juga kita sampaikan bantuan daripada tabung dan juga daripada inisiatif bajet yang kita ada. Tak terkecuali juga kepada masyarakat orang asli juga terjejas walaupun tidak ketara kes di kalangan mereka, tetapi apabila berlakunya sekatan pergerakan maka menjejaskan juga pergerakan harian mereka untuk mencari rezeki dan sebagainya. Juga kita pergi kepada masyarakat orang asli. Saya pernah turun ke Gua Musa Negeri Kelantan 2 minggu lepas untuk sampaikan sumbangan kepada mereka hasil daripada inisiatif daripada program musaadah yang kita lakukan ini. Juga yang paling penting kita sampaikan bantuan ini kepada golongan asnaf yang sudah tersenarai di bawah Majlis Agama Wilayah Persekutuan. Dan juga bila kita sampaikan kepada mereka bantuan dalam rupa bentuk yang kita awalkan, kebiasaannya masuk di hujung bulan bahagian bahagian mereka sumbangan itu ni kita awalkan apabila berlakunya. Saya ingat dalam PKP yang pertama kita dah sampaikan bantuan zakat itu kepada mereka. Begitu juga bila kita laksanakan inisiatif ini, kita mendapat rungutan daripada masyarakat yang di luar daripada kerangka asnaf ini. Mereka juga terjejas sebenarnya. Kita pun telah meluluskan sebahagian besar bajet, kalau hampir 3 juta untuk yang di luar daripada kerangka asnaf. Mereka boleh datang kepada mawib dan juga ada mekanisme tertentu yang kita lakukan, dan walaupun bukan asnaf yang terjejas juga kita berikan bantuan dan sumbangan. Kemudian kita ada sampaikan sumbangan juga kepada golongan mu'alaf. Golongan mu'alaf tak terkecuali juga golongan-golongan yang terjejas akibat PKP ini. Sebagai contohnya golongan ada yang Menteri Jabatan Menteri sendiri turun untuk bagi sumbangan kepada golongan yang kita rasakan mereka nak berhijrah. Nak berhijrah, mereka ada persatuan mereka dah mula baca Quran, mereka dah pandai untuk mendekatkan diri kepada amalan-amalan agama. Kita pergi juga kepada mereka, tetapi sayangnya digambarkan kita pergi kepada golongan seperti itu, kononnya kita support mereka, padahal itu sebahagian daripada NGO yang mengusahakan kepada hijrahnya mereka daripada tabiat yang tak baik itu untuk mereka berhijrah. Begitu juga kita fokuskan bantuan ini kepada golongan B40. B40 yang kita saring berdasarkan kepada maklumat yang kita ada, dan alhamdulillah setakat ini kita telah belanjakan sebahagian besar daripada peruntukan ini untuk program musaadah dan sangat mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat. Sehingga sekarang kita masih lagi menerima sumbangan daripada pelbagai sektor, dan juga kita semalam kita sampaikan hasil daripada yang kita kumpul ni kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita melalui Yayasan Wakaf
di bawah agensi kita sampaikan sumbangan katil kepada hospital, tambahan tilam dan juga pelbagai peralatan yang diperlukan dalam masa PKP ini, kerana yang sedia ada tu barangkali sudah lebih daripada tak mencukupi keperluan yang kita perlukan pada hari ini, dan kita bagi bantuan termasuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, dan juga persoalan yang lebih penting, YB Ustaz, ya, sudah tentu akses kepada bantuan ini bukan saja kita melihat bukan mudah untuk diberikan kerana mungkin lokasi dan juga geopolitik bagi sesebuah masyarakat itu berbeza. Kita melihat mungkin ada yang berada di kawasan yang jauh di pedalaman ataupun kawasan yang berada di tengah-tengah bandar. Jadi adakah taburan untuk pembahagian itu diberikan sama rata ataupun akan ada pertimbangan yang sewajarnya dibuat oleh pihak Jabatan Perdana Menteri? Pertama sekali, kita apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pada hemat kita sudah pun masuk kepada setiap rumah. Bantuan tersebut masuk ke dalam akaun, masuk hampir ke semua rakyat Malaysia, tak terlepas daripada mendapat bantuan tersebut. Apa yang kita buat ini sebagai komplement ataupun pelengkap kepada apa yang barangkali ada yang tercicir dan sebagainya, itu kita buat pemerhatian berdasarkan kepada mekanisme dan agensi yang kita ada. Kita sebenarnya adalah pelengkap kepada apa yang dah diberi bantuan oleh kerajaan. Sebab itu ada di kalangan rakyat dalam negara kita yang menerima bantuan tersebut, saya dipahamkan ada di kalangan mereka ambil sebahagiannya untuk disumbangkan pula kepada orang lain. Jadi ini usaha yang sangat baik, contoh yang sangat baik. Bukan saja mengharapkan bantuan daripada kerajaan, bila dah dapat bantuan prihatin itu kemudian nak lagi bantuan-bantuan lain. Ada di kalangan rakyat Malaysia yang sedar, mereka ambil sebahagian itu untuk diberikan juga kepada orang lain sebagai usaha mereka juga untuk menyumbang. Kerana dengan berlakunya penularan wabak yang kita sedang hadapi pada hari ini, banyak membuka minda masyarakat kita berubah daripada pahaman kekitaan semata-mata yang peka kepada masyarakat, kepada jiran dan kepada orang kampung. Saya ingat kalau kita boleh observe apa yang berlaku dalam negara kita melalui media sosial dan sebagainya, ramai golongan yang cuba untuk menyumbang. Dan juga ini satu fenomena yang sangat bagus, ya, tetapi masih lagi kita perlu menghormati PKP, peraturan yang telah pun ditetapkan oleh MKN supaya kita tidak terlalu bebas. Yang paling penting, usaha yang kita buat ini mampu memutuskan rangkaian penyebaran wabak ini, dan kita melihat perkembangan semasa pada hari ini nampak ada positifnya PKP yang ketiga ini, dan insya-Allah kita mendapat maklumat daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, barangkali ada positifnya, ada sinar di hujung terowong untuk PKP yang ketiga ini. Barangkali ini bertambah baik. Jadi sebahagiannya adalah sumbangan daripada kesedaran rakyat Malaysia untuk patuh kepada usaha kerajaan bagi memutuskan rangkaian ini. InsyaAllah rezeki yang diperoleh dikongsi bersama. Kita akan menghela nafas jeda seketika dan kita akan kembali seketika nanti dalam Bicara Naratif. Bertemu dalam Bicara Naratif, sudah semestinya usaha secara kolektif dilaksanakan oleh setiap kementerian yang terlibat, bukan sahaja mendukung usaha oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dalam memastikan kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan malam ini masih lagi bersama dengan YB Ustaz Haji Ahmad Mazrul Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. YB, tadi kita berbicara tentang secara asasnya apa yang diperuntukkan di bawah agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Mungkin tadi YB ada menyebut tentang inisiatif MyCare, perincian mengenai MyCare ini dan bagaimanakah corak kerangka garis panduan untuk perjalanan MyCare ini, mungkin YB boleh kongsikan. Pertamanya dari segi jumlah peruntukan yang kita telah belanjakan setakat ini, setakat 14 April sebanyak 126.61 juta yang kita agihkan melalui tanggungjawab itu melalui JAKIM, Mawib, Tabung Haji, agensi-agensi yang 14 di bawah kita itu. Dan sebahagian besarnya telah sampai kepada golongan sasar yang kita telah sebutkan tadi. Dan kita telah buat inisiatif yang baru setelah kita memerhatikan dalam tempoh PKP pertama dan PKP kedua, ada juga isu yang berkaitan dengan gangguan dan emosi dan sebagainya. Bila dah mereka
tak dibenarkan bebas keluar rumah dan tak bila duduk di rumah ni. Ada juga isu-isu yang berkaitan dengan soal halal rumah tangga, soal yang berkaitan dengan isu-isu penderaan, isu-isu penceraian, isu-isu itu yang mengganggu emosi. Ada yang terpaksa berjauhan daripada keluarga, ada pelajar yang tak boleh pulang ke kampung, ada suami yang yang berjauhan dengan isteri. Ini semua kita telah ambil inisiatif dengan bekerjasama dengan beberapa kementerian lain, Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian KPKT dan juga Kementerian Belia Sukan. Beberapa kementerian kita telah berkolaborasi dan termasuk juga Kementerian Wilayah Persekutuan. Juga kita telah initiate projek ini kita namakan My Care COVID yang untuk menyantuni emosi mereka terjejas akibat PKP ini. Seperti yang kita ketahui bahawa ramai mengalami tekanan emosi, perasaan dalam tempoh PKP ini yang berkaitan dengan isu kekeluargaan. Jadi kita sediakan beberapa mekanisme melalui talian tertentu yang telah pun kita lancarkan dan juga kita buka satu bilik gerakan talian My Care COVID yang diinstruksikan oleh pihak JAKIM. Dan kita tempatkan beberapa pegawai hal ehwal Islam yang berpengalaman untuk melayan panggilan-panggilan ini daripada beberapa agensi utama, sebagai contoh daripada Jabatan Kehakiman Syariah, daripada Jabatan Ehwal Islam sendiri, daripada JAKIM sendiri, dan mereka ini ada sebagainya work from home, bekerja dari rumah, dan ada sebagainya ditempatkan di pejabat bagi menguruskan hal-hal yang berkaitan keperluan-keperluan teknikal dan juga kritikal. Begitu juga kita sediakan talian My Care COVID yang para petugas membuat panggilan telefon kepada kumpulan sasar. Ada juga yang email kepada kita yang menghubungi kita dan meninggalkan nombor telefon. Pegawai-pegawai kita bertugas ini akan menghubungi mereka semula untuk memberi garis panduan dan memberi bimbingan kepada mereka apa yang mereka boleh buat dalam situasi masalah yang mereka hadapi, yang kadang-kala mereka tidak ada satu jawapan yang jelas, maka kita akan menghubungi mereka. Dan waktu perkhidmatan talian My Care COVID ini bermula daripada 8.30 pagi sehingga 4.30 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat. Jadi dengan menggunakan talian 0388707519 atau 7527 ataupun 7528, sesiapa saja boleh menghubungi nombor talian, dan kita menggunakan nombor 0388707000 akan digunakan untuk buat panggilan. Jadi kalau naik nombor telefon itu, perlu diketahui bahawa barangkali dia telah mengadu dan kita membuat panggilan susulan kepada mereka. Selain itu, orang awam juga boleh menghantar aduan dan berkongsi perasaan mereka dalam tempoh PKP ini yang terlibat dengan gangguan emosi, isu kekeluargaan dan sebagainya melalui email mycare@islam.gov.my, dan juga boleh melayari portal MyCare di www.mycare.islam.gov.my untuk mendapatkan panduan doa, zikir dan sebagainya, yang juga sebagai sumbangan kita untuk bimbingan psikospiritual Islam untuk diamalkan sepanjang tempoh PKP ini. Kerana bila kita duduk di rumah dengan masa yang panjang, tak tahu apa nak dibuat, ada orang mengadu sampai dah naik berat badan mereka, kerjanya makan saja, dan barangkali dalam tempoh ini boleh diamalkan beberapa doa dan juga zikir-zikir yang tertentu yang kita sediakan, dan boleh dirujuk kepada MyCare portal kita yang disebutkan tadi. Program ini sebenarnya ialah untuk, selain daripada itu, kita ada juga program untuk mendidik jiwa. Mereka ditempatkan di person under investigation, PUI ini, di pusat-pusat kuarantin. Juga kita bekalkan dengan Al-Quran, buku-buku agama ilmiah dan juga e-book yang mereka boleh menggunakan melalui smartphone mereka, yang walaupun berada di tempat kuarantin mereka boleh lagi merujuk kepada benda ini, dan kita sediakan semua konten tersebut berdasarkan kepada keperluan yang semasa. Kemudian kita ada program interaktif di media massa oleh Radio Nasional, Radio IKIM dan juga TV Al-Hijrah. Ada program interaktif yang diuruskan. Juga program pengisian minda turut disediakan oleh Radio IKIM yang juga berperanan besar dengan mengandungi alunan zikir, wirid setiap hari bermula daripada PKP yang pertama lagi,
serta sesi kaunseling pada setiap hari Jumaat bermula 9 pagi hingga 10 malam. Dan juga kita ada dai COVID yang diusahakan oleh Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Mereka juga menyumbang untuk diadakan interaktif video, FB Live dan sebagainya. Dan kita melihat budaya ini satu budaya yang sangat menarik. Kalau kita buka selepas maghrib, waktu yang lapang biasanya, kita tengok semua FB itu nampak tazkirah FB secara online. Dan ini satu pembudayaan yang sangat menarik. Selain daripada apa yang kita buat ini, kita melihat masyarakat Malaysia sudah mula mencari-cari dalam situasi ini apa doanya, apa amalannya, apa yang boleh dilakukan. Jadi ini yang kita telah initiate, dan di antaranya adalah program perkongsian ilmu oleh public figure yang terkenal juga disediakan oleh TV Hijrah yang disusun oleh pihak TV Hijrah. Baik, sudah semestinya kami juga di RTM juga terus sentiasa untuk memberikan rancangan-rancangan pengisian kerohanian dan juga keagamaan ya, YB. Yang lebih penting adalah apabila kita bercerita tentang musaadah ataupun bantuan ini, bukan saja bantuan berbentuk fizikal atau kerohanian. Yang penting adalah untuk kita melihat bagaimana kita mematuhi adab-adab dalam kita bersedekah dan juga memberikan bantuan. Dalam hal ini bagaimana pihak di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memastikan agar penyusunan dan juga penstrukturan pemberian bantuan sedekah yang mungkin diberikan oleh pihak-pihak berkepentingan ataupun orang-orang persendirian untuk disalurkan mengikut saluran yang betul dan juga mendapat kepada golongan sasar yang betul. Ya. Pertama sekalinya kita melihat kepada sokongan daripada pihak-pihak tertentu termasuk NGO dan juga sektor-sektor korporat sangat baik. Sehingga ada yang semalam saya pergi ke Bukit Kiara dan juga ke Media Prima TV3 bawa sumbangan dalam rupa bentuk sayur-sayuran, bahan-bahan makanan, sayur-sayur yang kalau tak diberikan agihan secara percuma begitu, barangkali membazir, dibuang begitu saja sebagaimana kita tengok berlaku di Cameron Highland. Jadi daripada kesedaran itu, ramai di kalangan pengusaha-pengusaha juga petani-petani kita yang mengkomersialkan produk pertanian mereka juga menyumbang kepada perkara ini, dan kita selaraskan di peringkat agensi. Ini untuk tujuannya pertamanya supaya membolehkan kita mematuhi PKP ataupun arahan SOP yang ditetapkan oleh MKN supaya tidak bebas mereka secara individu bergerak. Jadi program itu juga ada kita menerima kerjasama dengan sektor korporat dan juga agensi di bawah kita. Apa yang paling penting ialah kita ingin bangkitkan kesedaran masyarakat bahawa peluang berada dalam tempoh PKP ini, mereka juga boleh menyumbang, mengambil kesempatan sama. Kerana Nabi SAW menyebut, Nabi kata, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu Allah kurbatahu min kurabid dunya wal akhirah. Barang siapa berusaha meringankan beban, berusaha menghilangkan kepayahan manusia di dunia, Allah Ta'ala hilangkan juga kepayahan dia di dunia dan juga di akhirat. Dan juga inisiatif ini walaupun kadang-kadang diwar-warkan disebut bagi jumlahnya sekian. Pada saya itu satu pembudayaan yang sangat bagus. Sebab kita jangan ingat mereka itu ada niat tersembunyi, ada nak riak, nak apa kan. Sebenarnya juga Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, ada seorang yang daripada jauh datang ke tempat Nabi, dan Nabi kata kepada sahabat, tolonglah bagi sumbangan pada dia. Sahabat-sahabat macam lambat sikit nak bagi sumbangan, sehingga bangun seorang hamba Allah tadi, seorang sahabat Nabi, dia memulakan sumbangan dan dilihat secara jelas oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi perbuatan dia menonjolkan sumbangan yang diberikan itu telah mempengaruhi sahabat lain untuk juga memberi sumbangan. Jadi sehinggalah Nabi menyebut, man sanna fil Islam, barang siapa memulakan satu sunnah yang baik, iaitu sunnah apa? Memberi sumbangan. Maka dia akan dapat pahala yang dia bagi, dan juga orang yang ikut dia daripada belakang kerana terpengaruh dengan perbuatan baik yang dia buat itu, juga dia mendapat pahala sebagaimana orang itu menyumbang. Jadi ini satu saya ingat satu fenomena dan satu usaha yang sangat menarik, yang sangat baik, bertepatan dengan apa yang pernah berlaku di zaman junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan itu sebagai panduan. InsyaAllah, sememangnya memudahkan bebanan seorang saudara itu adalah amalan yang mulia dan terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Wabi, kita akan berjeda seketika. Sekembali ini nanti banyak lagi perincian yang akan kami kemukakan dalam Bicara Naratif.
InsyaAllah lagi beberapa hari saja lagi bulan Ramadan akan menjelang tiba dan pada minggu hadapan kita akan melihat anak bulan Ramadan dan kita bersama-sama menyambut Ramadan ini dengan kita penuh keredaan dan juga kesyukuran kepada hadrat ilahi walaupun kita sedang mendepani wabak COVID-19. Tadi Wabi kita berbicara tentang musaadah ataupun bantuan yang diberikan. Tetapi kalau kita bercerita tentang di sebalik kita mendepani isu-isu kesihatan, kita juga mendepani tentang isu-isu perubahan dalam ibadah dan sebagainya. Sudah pasti dalam perbahasan hukum itu ada dua kategori yang diperbahaskan, iaitu hukum yang tetap dan tidak boleh berubah dan juga hukum yang boleh berubah mengikut situasi atau keadaan semasa. Dalam hal kita mendepani sebuah negara yang sedang berhadapan dengan penyakit, apakah pengertian asas tentang hukum yang boleh dipermudahkan mengikut situasi dan juga keadaan semasa, YB? Ya, pertama kita semua tahu bahawa dalam agama kita, kita bila tak boleh melakukan yang asal, yang azimah, kita boleh untuk melakukan rukhsah. Sebagaimana contoh kita bermusafir, kita daripada sembahyang 4 rakaat zuhur kita boleh qasar jadi 2 dan kita boleh himpunkan ataupun disebut sebagai jamak. Begitu juga dalam situasi kita sedang hadapi pada hari ini, ramai yang menanyakan bagaimana nak solat tarawih, bagaimana nak melakukan ibadah puasa selain daripada isu-isu yang berkaitan bazar Ramadan, tak ada nak cari makan kat mana, itu benda soal kehidupan harian tu tak berkait sangat. Tapi yang penting ialah Nabi SAW menyebut, Nabi kata idza maridal abdu aw safara, apabila seorang itu sakit ataupun bermusafir, maka dia akan mendapat, kalau dia beribadah, dia akan mendapat pahala sebagaimana waktu dia bermukim ataupun ketika dia sihat. Jadi kita ada halangan untuk ke masjid, tak boleh solat tarawih berjemaah sebagaimana kelaziman kita. Ini satu pengalaman baru yang menuntut kepada semua rakyat dalam negara kita, persiapan untuk menghadapi Ramadan ini bukan sahaja persiapan bagaimana kita fikir nak makan apa, menu apa, nak beli barang makanan kat mana, tetapi persiapan dari segi ilmu, bagaimana kita nak menguruskan hal ibadah kita. Dan saya ingat tidak banyak berbeza kita dengan yang sebelum daripada ini, cuma barangkali kita dah confirm lah kita tak boleh pergi ke masjid, kita solat di rumah, dan ini peluang bagaimana kita nak memupuk satu pengalaman baru yang barangkali akan dikenang sampai bila-bila oleh anak cucu kita. Kita kadang kita hidup dengan kesibukan kita, isterinya dengan suaminya, pelbagai rencam kehidupan ini, kadang-kadang tidak ada satu pengalaman kehidupan yang manis bersama anak-anak. Jadi peluang Ramadan kali ini kita beribadah solat tarawih bersama, bapaknya jadi imam, anak-anak jadi makmum, isteri jadi makmum. Ini satu benda, satu pengalaman untuk mendidik kita dan akan dikenang sampai bila-bila oleh anak-anak kita. Dan kita kena ingat, anak-anak kita ni barangkali gagal untuk mendengar apa yang kita cakap, tetapi anak-anak ini tidak pernah gagal untuk meniru apa yang kita buat. Apa yang kita buat tu barangkali senang, lebih senang dicontohkan kepada mereka dan mereka boleh tiru. Maka peluang pada kali ini kita jadikan Ramadan untuk beribadah bersama keluarga, banyak masa bersama keluarga, baca Qurannya, zikirnya, wirid-wirid tertentu yang maksur daripada Nabi SAW boleh kita amalkan. Sebagai contoh, ada setengah saya tengok kepada institusi pendidikan tertentu, mak tahfiz, mereka menjadikan peluang berada di rumah ini untuk anak-anak mereka hafal Quran. Dengan dibuat secara talian dengan guru-guru yang berada di rumah, kita anak-anak berada di rumah boleh buat hafal Quran dan boleh tasmi' hafalan tersebut. Dan dia mendorong untuk ibu bapa juga terdorong untuk baca Quran. Anak-anak yang lain yang tak belajar di mak tahfiz pun ikut hafal sama. Ini satu perkara hikmah yang kadang-kadang kita tidak nampak hasil daripada pendatangnya ujian Allah seperti ini kepada kita. Dan jangan lupa dalam tempoh ini juga kita mestilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah tak penat dengan kerja, kita kena perbanyakkan ibadahnya, baca Qurannya, zikirnya. Saya terbaca satu kelebihan istighfar sebagai contoh. Benda sangat mudah. Nabi SAW menyebut, Nabi kata, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nabi kata, barang siapa melazimkan diri beristighfar kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan setiap
kedukecitaan yang datang bersarang dalam kepala dia bertukar menjadi kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja, daripada setiap kesempitan yang mereka lalui, Allah akan tukarkan dengan jalan keluar daripada masalah tersebut. Kita semua dalam kehidupan kita ni, kita akan berdepan pengalaman hidup kita, ada satu masalah yang kita rasa sangat sukar untuk diselesaikan. Tapi agama mengajar kepada kita, macam orang berfikir pada hari ini, macam mana nak selesaikan COVID ini, makin merabak. Kalau kita tengok di negara-negara lain lagi dahsyat, sebagaimana yang berlaku di negara-negara seperti US dan sebagainya, dahsyat sangat, tak terkawal wabak ini. Islam mengajar jalan keluarnya ada. Di antaranya kita sendiri kena usahakan untuk menyebut melazimi diri beristighfar kepada Allah. Nabi SAW, Nabi kata, Allah menjanjikan untuk keluar daripada segala kesempitan yang kita hadapi dengan beristighfar kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah berikan kepada kita rezeki daripada sumber yang kita tak sangka. Dengan hanya beristighfar kepada Allah. Sangat ajaib, miracle istighfar ini yang sangat mudah. Sambil masak kita boleh sebut astagfirullah, sambil memandu kita boleh sebut astagfirullah, duduk saja di rumah bersaja tak ada apa benda nak bercakap, kita sebut astagfirullah, sambil main handphone ke, main Facebook, main WhatsApp ke apa, astagfirullah. Ini kita kena budayakan seperti ini, yang kadang-kala tak diukur sebagai sebahagian daripada sumbangan untuk mengangkat wabak ini daripada kita, dan Allah akan tukarkan daripada kegembiraan, daripada kedukecitaan bertukar kepada kegembiraan. Jadi amalan-amalan seperti ini, contoh yang saya sebutkan tadi, boleh kita terapkan dalam keluarga kita, di samping amalan-amalan yang kita tahu dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, dengan doanya dan sebagainya. Baik, YB, juga saya ingin menimbulkan persoalan. Ada sebahagian daripada golongan masyarakat kita menganggap wabak COVID-19 ini sebagai satu konotasi bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyalahkan beberapa golongan yang telah pun memperlihatkan ataupun menentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, difahamkan ataupun diberikan hukuman, katanya inilah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana gagal melaksanakan hukum hakam. Tetapi persoalan dan juga pemahaman tentang ujian yang diberikan ataupun bala yang diturunkan itu, bagaimana secara asasnya kita perlu mengetahui situasi yang berlaku sekarang ini, YB? Secara umumnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami kecapkan kepada manusia ini dengan azab yang paling rendah. Allah Ta'ala sebut azab rendah, bala bencana yang datang ini, berlaku gempa bumi ke, tanah runtuh ke, berlaku tsunami ke, itu azab yang rendah. Berlaku pandemik wabak seperti ini pun azab yang rendah, bukan lagi azab yang besar. Allah Ta'ala datangkan azab yang sedikit ini, kecapkan kepada kita sewaktu berada di dunia sebagai tanda kasihnya Allah kepada kita. Kasihnya Allah kepada kita supaya kita bebas daripada azab api neraka Allah di akhirat kelak. Jadi sebahagiannya adalah benar. Untuk kita memuhasabah diri kita, apa yang telah pun kita abaikan dalam tuntutan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah dalam soal melaksanakan hukum hakam dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun muhasabah bagi kita semua untuk kita kembali beramal dengan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala turunkan panduan kepada kita lengkap. Dah ada panduan dah bagi orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi orang yang mengatakan mereka ini beriman kepada Allah, mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba apabila Allah Taala dah tetapkan kepada mereka sesuatu peraturan, sesuatu syariat dan sebagainya, mereka masih lagi mencari-cari penyelesaian dan syariat yang selain daripada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat tidak kena dengan sifat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dalam kondisi berdepan dengan situasi pandemik wabak yang berat seperti ini, sangat-sangat menuntut jiwa setiap manusia untuk kembali memuhasabah, koreksi balik diri mereka, diri kita semua. Apakah yang telah kita lakukan sehingga Allah Ta'ala datangkan ujian ini? Kerana sifat ujian yang Allah Ta'ala datangkan ini untuk memaut kembali kita kembali kepada landasan agama yang benar, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masya-Allah, cukup besar kekuasaan dan juga kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih pentingnya adalah kita melihat situasi semasa dalam hal kita melaksanakan rukun Islam juga, YB, ya. Kita melihat keputusan tentang sama ada ibadah haji akan dilaksanakan
tahun ini ataupun tidak masih lagi belum diputuskan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi ini menimbulkan kegusaran atau persoalan dalam kalangan masyarakat kita. Adakah amalan yang dianggap sebagai yang paling penting bagi umat Islam itu dapat dilaksanakan ataupun tidak, dan segalanya tertakluk kepada keputusan kerajaan. Jadi bagaimana YB Ustaz melihat kepada perkara ini dan nasihat kepada mereka yang masih tertanya-tanya tentang perkara ini? Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, kalau sekiranya kita bermusafir ataupun kita terhalang kerana kita sakit, ataupun ada kebahayaan tertentu, dalam hadis yang Nabi sebut adanya al-khauf, kebahayaan tertentu, maka kita boleh memilih untuk tidak melakukan amalan tersebut. Ada sebagaimana yang diumumkan oleh kerajaan Saudi, bahawa tidak ada solat tarawih di Masjidil Haram pada tahun ini. Barangkali walaupun belum ada lagi pengumuman bagaimana untuk ibadat haji pada tahun ini, tetapi apa yang perlu kita fahami, saya pun telah sebut kepada agensi-agensi seperti tabung haji supaya sentiasa update masyarakat kita dengan situasi semasa. Jangan mereka dah buat persiapan nak pergi haji, tiba-tiba sepatut jadual penerbangannya minggu depan mereka dah buat kenduri, persiapan pakaian, dan tiba-tiba baru keluar arahan kata tak boleh pergi. Jadi kena update daripada masa ke semasa. Apa yang diumumkan oleh kerajaan Saudi bahawa tidak ada solat tarawih di Masjidil Haram itu sebagai salah satu daripada benchmark yang kita boleh contohkan, dan barangkali juga itu signal bahawa ibadah haji pun itu pada andaian lah, itu signal bahawa barangkali kalau situasi ini masih belum terkawal, akan ada penundaan kepada ibadah haji pada tahun ini. Tetapi kita masih lagi menunggu perkembangan dari masa ke semasa, dan setakat ini tidak ada kenyataan rasmi daripada Saudi sendiri apakah ada ibadah haji pada tahun ini. Tetapi apa yang boleh kita sebutkan kepada jemaah haji kita yang barangkali sudah sampai surat tawaran kepada mereka untuk mengerjakan haji pada tahun ini, sekiranya mereka terhalang juga untuk mengerjakan haji, dan mereka dah berniat dengan segala persiapan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghitung itu sebahagian daripada usaha yang dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah mereka tak sempat lagi untuk haji tahun hadapan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran juga seperti sebagaimana niat yang mereka lakukan. Jadi ini tak timbul soal rasa rugi, rasa galat, rasa tak puas hati dan sebagainya, kerana Allah tidak akan suruh kita buat suatu perkara melainkan dalam konteks kemampuan kita. Ad-dinu yusrun wala yushaddadin illa ghalabah. Agama itu mudah. Tidak ada orang yang memperpayahkan dalam urusan agama melainkan dia akan kecundang. Begitu juga Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ditentukan sesuatu pertanggungjawaban, taklif dalam agama ini melainkan mengikut kemampuan kita. Kita mampu dengan keuangan, kita mampu dengan nak beli tiket, dengan segala persiapan, tapi tak mampu untuk kita melawan virus. Setakat ini belum ada vaksin yang boleh menghalang. Maka oleh kerana itu kita mendahulukan selamatnya nyawa kita itu lebih utama daripada kita mendahulukan ibadah tersebut. Okey, sememangnya kita menghindari mudarat dan kita memberikan manfaat secara bersama, ya. Yang lebih penting tentang persoalan beberapa isu yang ditimbulkan, antaranya isu tentang pernikahan, walimatul urus dan juga pengurusan mayat yang difahamkan ketika ini pengurusan mayat dijalankan dengan lebih berhati-hati untuk urusan jenazah dan sebagainya. Jadi dalam ketiga-tiga pengurusan itu, bagaimana pihak Jabatan Perdana Menteri di bawah Hal Ehwal Agama sendiri melihat ada satu struktur dan juga SOP yang dirangka, diperbaharui untuk memastikan kelancaran, walaupun ia dilaksanakan, kelancarannya itu tak berpandukan kepada hukum dan juga kepada ibadat yang ditentukan. Kita semua yang kita putuskan dalam rupa bentuk, terutama yang berkaitan dengan pengurusan jenazah yang COVID ini, mangsa COVID ini, telah diputuskan dalam muzakarah kebangsaan Hal Ehwal Islam yang dihadiri oleh pakar-pakar dan ilmuwan, termasuk mufti-mufti, termasuk wakil-wakil daripada Jabatan Agama Negeri-Negeri, bermuzakarah dan telah sepakat untuk cara pengurusan jenazahnya seperti itu. Tayamum di atas balutan plastik itu dan terus dikemumikan begitu sahaja. Dan ini sebahagian daripada keputusan yang diterima pakai dan diguna pakai. Bahkan apa yang kita putuskan di peringkat kita ini diguna pakai bukan saja di Malaysia, diguna pakai juga panduan itu di negara-negara lain sebagai panduan yang terbaik dalam pengurusan jenazah, tanpa mengabaikan, tanpa mengesampingkan soal keperluan fardu kifayah itu, dan pada masa yang sama kita menitik beratkan soal mencegah jangkitan itu. Sebab
kita masih lagi dalam bentuk kajian bagaimana virus ini boleh bermutasi dan juga bagaimana belum ada satu panduan virus ini boleh bergerak dalam yang lebih konklusif. Masih lagi dalam peringkat kajian. Jadi langkah sadduz zara'i, mencegah itu lebih baik daripada kita merawat. Maka kita ambil pilihan seperti itu, walaupun luar daripada kebiasaan kita menguruskan jenazah dengan mandinya, dengan dihadiri solatnya begitu ramai. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan mereka yang terlibat ini dan memberikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang terbaik. Bahkan ada disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa itu sebahagian daripada syahid akhirat. Okey, insya-Allah. Dan juga YB sekali lagi mungkin kita boleh merumuskan kepada tajuk awalan kita pada hari ini iaitu musaadah COVID-19. Sudah semestinya kita tidak tahu dan kita tidak pasti bagaimana kita kata perjalanan untuk kita mendepani wabak COVID-19 ini. Cuma apa yang pasti adalah bantuan itu akan terus disalurkan dari semasa ke semasa. Jadi bagaimana kerangka dan juga pewujudan bantuan ini akan dilaksanakan, juga harapan YB sendiri mewakili Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk melihat bantuan yang diselaraskan. Pertamanya, apa yang kita mulakan dengan nama yang kita sebut sebagai musaadah ini sebagai salah satu contoh yang baik untuk diikuti oleh masyarakat Malaysia kita. Yang kita initiatekan ini adalah sebagai salah satu daripada rangsangan kepada mereka juga untuk buat perkara yang sama. Baik. Jadi pada masa yang sama kita melaksanakan bantuan ini, dan pada masa yang sama kita mendidik masyarakat supaya memahami bahawa dalam Islam ini sangat perlu kepada untuk kita mengambil berat soal kejiranan kita, soal rakan kita, rakyat dalam negara kita. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi mengatakan Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala itu akan memberi pertolongan kepada hamba-hambanya selagi mana hambanya itu membantu dan memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang lain. Jadi atas dasar itu, maka rakyat dalam negara kita bukan sahaja perlu mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Alhamdulillah, kerajaan sangat prihatin kerana kerajaan yang naik daripada kepayahan dan kesusahan ini. Biasanya dia akan lebih peka kepada kepayahan dan kesusahan rakyat. Saya mengambil contoh sebagaimana sahabat Nabi SAW bila mana sampai hijrah ke Madinah, sahabat itu menceritakan, Mus'ab bin Umair, Suhaib Ar-Rumi menceritakan kepayahan hijrahnya dalam perjalanan nak sampai ke Madinah. Baik. Bila diceritakan kepada Nabi, Nabi SAW menangis. Kenapa Nabi menangis? Sebab Nabi juga pernah melalui peristiwa perjalanan hijrah itu lebih dulu daripada sahabat-sahabat ini. Jadi begitu juga dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Kita melalui kepayahan, pemimpin-pemimpin kita bukan daripada golongan elit, mereka juga daripada rakyat bawah, seperti mana rakyat makan, kita juga makan. Maka pakej prihatin diumumkan oleh Perdana Menteri itu sebenarnya adalah sangat mementingkan soal kebajikan rakyat. Maka daripada usaha kerajaan ini sebagai contoh yang baik, termasuk musaadah COVID ini sebagai contoh yang baik, rakyat di bawah juga ambillah sebahagian daripada sumbangan kerajaan itu untuk disedekahkan kepada orang lain, terutama kita berdepan dengan Ramadan ini, untuk kita melipat gandakan amalan pahala melalui amalan sedekah. Kerana puasa itu juga dikatakan sebagai sedekah, bulan untuk bersedekah. InsyaAllah Ramadan yang akan menjelang tiba dalam masa beberapa hari, marilah kita sama-sama menyantuni dan juga menyambut Ramadan itu dengan penuh rasa syukur dan juga kesyukuran kepada Allah SWT. Terima kasih sekali lagi kepada YB Ustaz Haji Ahmad Mansur Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Perbualan itu merangkumkan kita kata perbincangan dalam bicara nanti pada malam ini, dan sudah pastinya janji Allah itu pasti akan hadir kemaslahatan selepas setiap kemudaratan, akan hadirnya pelangi selepas setiap hujan dan juga guruh yang melanda. Tetapi itu tidak akan hadir sekiranya tanpa usaha, doa dan juga tawakal. Apa yang penting adalah kita sama-sama mematuhi perintah kawalan pergerakan tahap 3 yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Stay at home, duduk di rumah, teruskan kesihatan anda bersama kami di RTM Jenama Media yang paling dipercayai. InsyaAllah kami akan membawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa berkaitan tentang pandemik wabak COVID-19. Kita tinggalkan anda di sini pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam.